Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung latihan kesedaran halal kita bahagian keempat. Yang ini merupakan bahagian yang terakhir. Keperluan pensijilan umum ada 17. Ini nombor ke-11. Kemudahan dan kebajikan pekerja. Majikan perlu menyediakan bilik ataupun ruang solat yang berada di lokasi yang munasabah, mempunyai keluasan yang bersesuaian dan diselenggara dengan baik. Seterusnya, pekerja Muslim hendaklah diberikan pelepasan dan diperuntukkan masa yang sewajarnya untuk menunaikan solat fardu, termasuklah solat Jumaat. Ini kita boleh tengok kalau contohnya ada pekerja Muslim yang kena jaga kena berada di control room dan tidak boleh pergi ke surau, maka mungkin kita boleh fikirkan untuk memudahkan pekerja tersebut sembahyang di CCP lah. Tapi kena sediakan satu ruang, tak perlu besar, tapi ruang tersebut bersih dan selesa untuk melakukan solat lah. Kemudiannya ada kemudahan ruang makan ataupun rehat untuk pekerja perlulah disediakan dengan sewajarnya. Maksudnya mencukupi untuk pekerja dan selesa lah. Kemudiannya ada kemudahan untuk pekerja menyimpan barang peribadi seperti loker yang kita sediakan di kilang kita sekarang. Seterusnya bahagian latihan. Latihan kesedaran halal kepada pekerja baharu hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh lantikan. Dan kemudiannya latihan kesedaran halal hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali kepada semua pekerja yang terlibat dengan aktiviti, proses dan ataupun perkhidmatan. Seperti yang kita buat ni, ini merupakan latihan kesedaran halal yang dilakukan untuk pekerja yang terlibat dengan bahagian pemprosesan lah, termasuklah bahagian production, store dan warehouse yang terlibat dalam proses. Ini sekurang-kurangnya mesti dilakukan 3 tahun sekali. Latihan kompetensi halal juga mesti dilakukan 3 tahun sekali juga kepada semua ahli jawatan kuasa halal dalaman. Yang ke-13, sistem pengurusan halal Malaysia. Bila kita dapat sijil halal, JAKIM dia arahkan kita untuk buat satu sistem halal assurance system, maksudnya sistem jaminan halal. Sistem ini yang akan memastikan status halal di kilang kita dalam sentiasa dalam keadaan baik. Maka kita kena develop dia, kena bangunkan dia, laksanakan dan kekalkan kawalan halal berdasarkan manual MHMS tahun 2020. Dan kemudiannya mesti ada penyelidikan dan pemantauan berterusan hendaklah dilaksanakan. Ke-14, dokumentasi dan rekod. Semua dokumen dan rekod hendaklah sentiasa disimpan dengan baik, dikemas kini dan mudah untuk dirujuk semasa pengauditan. Dan dokumen dan rekod yang berkaitan dengan pensijilan halal ini mestilah disimpan sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 tahun. Okey, keperluan ataupun requirement seterusnya. Yang ke-15, alat dan unsur penyembahan. Sebarang alat dan unsur penyembahan hendaklah tidak berada di dalam kawasan pemprosesan. Contohnya kalau kita ada contoh ada tokong lah. Kalau ada tokong, kita kalau yang ada sekarang ni contoh di guard house ataupun di luar, maka perkara tersebut dibenarkan sebab dia bukan di dalam kawasan pemprosesan. Kalau dia terletak dekat, contohnya letak kat CCP ke, ataupun letak ke berdekatan dengan silo ke, ataupun letak dekat dalam warehouse ke, itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Seterusnya, pematuhan undang-undang dan peraturan. Operasi perniagaan hendaklah mematuhi semua perundangan dan peraturan yang berkuat kuasa. Dan mestilah mematuhi manual MHMS 2020, MS iaitu Malaysia Standard, fatwa dan prosedur serta perkeliling yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang berwibawa. Yang terakhirnya, untuk penghilangan kontrak ataupun OEM, Original Equipment Manufacturer,
Untuk penghilangan kontrak ini, OEM mesti memperolehi sijil halal, sijil pengesahan halal Malaysia di bawah skim penghilangan kontrak OEM sebelum layak menawarkan perkhidmatan. Contohnya contohnya saya sebagai seorang peniaga. Saya hendak jual satu produk, tapi produk tersebut dibuat di kilang lain. Maka produk di kilang lain tu, kilang tersebut yang perlu memohon sijil halal. Baru dia boleh menjual produk tersebut kepada saya, dan saya repacking balik dan jual kepada orang lain. Maka bukan tanggungjawab peniaga yang perlu mendapat sijil halal, tapi adalah tanggungjawab kilang tu, untuk kilang yang mengeluarkan produk tersebut untuk memohon sijil halal. Okey, ini keperluan pensijilan secara khusus. Bagi kita untuk RCI ni, kita under skim produk barang gunaan, dan kita merupakan industri dalam kategori industri besar dan sederhana. Ini dia punya requirement dia lah. Yang pertama, syarikat mestilah melantik seorang eksekutif halal. Yang keduanya, mesti ada sekurang-kurangnya 2 orang pekerja Muslim di kawasan pemprosesan dalam sepanjang tempoh operasi ataupun shift. Mesti ada sekurang-kurangnya 2 orang pekerja Muslim lah. Mesti ada, yang ketiga dia, mesti ada jawatan kuasa halal dalaman, Internal Halal Committee. Yang keempatnya, HAS tu maksudnya Halal Assurance System. Sistem jaminan halal tu mestilah dibangunkan dan dilaksanakan. Sekian saja latihan kesedaran halal pada kali ini. Diharap perkongsian ini dapat memberikan kefahaman dan penjelasan lebih lanjut terhadap pensijilan halal Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.